Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wat tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المكي رحمه الله وإلى شيخنا ونور هادي صالح بن موسى القداحي رحمه الله وإلى شيخنا كياي حجي عبد الرحيم بن جمال الدين جهري البنجري المكي حفظه الله وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kitab Qalbun Salim pada muka surat 98. Kita baca footnote nombor 135, muka surat 98, footnote 135. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang menjaga kemaluan mereka dalam beberapa ayat, antaranya ayat ke-5 dan ke-6 dalam surah Al-Mu'minun yang dulu pernah kita baca. Yang kedua, ayat ke-30 surah An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka.
dzalika azka lahum, menyekat pandangan mereka satu dan memelihara kehormatan mereka. Kenapa disebut penglihatan dan apa kaitannya dengan kemaluan? Sebab yang dikatakan zina melibatkan kemaluan. Itu selalunya berpunca daripada penglihatan. Apakah melihat perempuan ataupun lelaki itu secara live ataupun melihat dalam video ataupun dalam gambar. Sebab itu asal kepada zina mata, sehingga disebut di dalam syair fanadharatun fabtisamun fasalamun fakalamun famaw'idun faliqa. Ini steps untuk mendekati seseorang, perempuan ke lelaki. Fanadharatun, lihat dulu, tengok dulu. Fabtisamun, senyum. Fasalamun, bagi salam, Assalamualaikum. Fakalamun, bercakap, apa khabar, nama siapa dik, nama, ataupun abang ngaji, nama apa abang ngaji. Fakalamun. Famaw'idun, janji, kat mana kita boleh jumpa untuk bincang hal, apa-apa hal saja yang berkaitan dengan perniagaan ke ataupun tidak. Famaw'idun, lalu dibuat satu janji di mana berjumpa tu. Faliqa, lalu berjumpa. Bila dah berjumpa, tambah lagi di remote area, kalau ada dua orang yang bukan mahram, ajnabi dipanggil, tidak ada hubungan kekeluargaan, berjumpa di satu tempat, especially di remote area, fasyaitanu thalithuhuma, yang ketiga tu syaitan. Panjanglah dia cucuk apa semua. Finally berlakulah perkara itu. Sebenarnya step yang saya sebut tadi itu adalah cara, taktik untuk tackle seseorang. Jangan ditulis, jangan tulis, bahaya itu. Sebab ini boleh bawa kepada zina kalau niatnya ke situ. Tapi kalau niat untuk mencari jodoh, tak apa. Sebab Nabi pesan, kalau lihat perempuan Ansar, lihat matanya, lihat mata perempuan Ansar. Sebab dengan melihat mata selalunya kita boleh membayangkan rupanya. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi kata lihat orang Ansar? Sebab orang Ansar perempuan-perempuan yang berkualiti. Sebab dari segi keimanan, keyakinan, mereka itu sangat kuat sekali, perempuan-perempuan Ansar. Sebab itu ketika Nabi nak pergi ke Al-Madinah sallallahu alaihi wasallam, baginda utuskan dahulu sahabat yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan 12 orang naqib, train dahulu orang Madinah ketika itu, sehingga ketika Nabi pindah hijrah daripada Makkah ke Al-Madinah, tidak ada rumah-rumah orang Ansar kecuali semuanya beriman. Kalau lalu-lalu di tepi rumah orang Ansar, itu suara berdengung seperti suara lebah, sebab orangnya baca Al-Quran. Sepatutnya diimarahkan juga rumah kita biar baca Quran. Sedikit suara dikuatkan tidak mengapa, supaya dalam rumah kita itu tiang-tiangnya, tingkap-tingkapnya, bumbung-bumbungnya, dinding-dindingnya, termasuk kapet, termasuk apa dalam rumah, bangga sebab mendengar Al-Quran. Bangga rumah itu banding dengan rumah orang lain. Maaf, saya setiap minggu tuan saya khatamkan Al-Quran di rumah saya. Bangga dia, dibandingkan dengan, maaf, setengah rumah sampai meninggal tuan rumah, over 20 years duduk di situ,
tak pernah sekali pun khatam Quran. Kempenlah khatam Quran di rumah. Kalau tak larat seorang baca 30 juzuk, bagi-bagi. Kita juzuk pertama, isteri juzuk kedua, anak ada 5, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu hari tu 7 juzuk. Esok 14, tulat 21. Itu. Ada seorang wali Allah, Al-Habib Abdullah ibn Husain, Al-Habib Abdullah ibn Tahir ibn Husain. Beliau ada seorang anak saudara, Habib Abdullah juga, tapi ibn Umar ibn Yahya. Beliau ni wali Allah, Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir, wali Allah. Mereka duduk di satu tempat di Yaman, namanya Al-Masilah. Tempat tu namanya Al-Masilah. Beliau panggil anak saudara dia, Habib Abdullah ibn Umar ibn Yahya. Ya Habib. Naam, am ni maksudnya pak saudara. Kalau orang Indonesia jadi tu dia ambil bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Yaman. Terbalik, orang Yaman. Orang Indo Nabi Yaman tadi, bukan Yaman Nabi Indo. Kalau orang Indonesia macam mereka panggil pak saudara kan, sebenarnya tu am, pak saudara sebelah bapa. Kalau pak saudara sebelah ibu dipanggil khal. Ya bena am, disebut, wahai anak saudaraku, ya am, saya melihat rumah kamu dekat Masilah ini dalam pandangan ghaib lebih tinggi menonjol daripada rumah-rumah yang lain, dan bilik tidur kamu lebih menonjol daripada rumah kamu. What are you doing? Apa kamu buat? Pak Cik, saya buat rumah ini seperti yang Pak Cik nasihatkan dulu. Satu, buat dengan niat yang baik supaya jadi tempat berteduh, tempat untuk tidak terbuka aurat anak dan isteri kami pun duduk di rumah. Kemudian niat untuk buat yang baik-baik, majlis ta'lim, qasidah dan dengan duit yang halal. Itu tidak lebih daripada itu. Ya, kata pak cik dia, tapi saya lihat rumah kamu begitu. Kata beliau, tidak ada rumah, tidak ada bilik di dalam rumah saya ini melainkan saya akan khatamkan 30 juzuk Quran. Bilik dia, bilik anak-anak, bilik library, bilik ibadat, hatta tangga-tangga itu saya khatamkan Al-Quran. Tangga, katalah tangga rumah dia ada 5, setiap anak tangga tu khatam 30 juzuk. Tangga kedua khatam 30 juzuk. Bukan 5 tangga tu 30 juzuk, tak, setiap rumah tu. Sebab mereka hafaz Quran, dan orang Yaman kalau baca Quran secara hafazan dan agak laju. Dan tempat yang paling selalu saya khatamkan Quran beberapa kali, itulah dekat bilik tidur saya. Itulah sebabnya Allah muliakan dalam pandangan orang-orang salih, para wali Allah, rumah beliau menonjol daripada rumah orang-orang lain dekat Masilah itu, dan bilik tidurnya lebih menonjol daripada rumah beliau bahagian yang lain. Tu hadirin, khatamkanlah di rumah kita tu, kesian dia, supaya barakah. Jadi itu dibacakan Al-Quranul Karim. Baik, yang kita sebut tadi tu, melihat, senyum, bagi salam, bercakap, buat temu janji lalu jumpa, itu bahaya tu. Kalau niat untuk tak baik. Kalau niat untuk baik, silakan. Nabi ajar perempuan yang baik untuk jadi
suri rumah kamu, suri hati kamu. Idza ra'aitaha sarratka, ketika kamu melihat perempuan itu menggembirakan kamu, itu salah satu tanda itu calon isteri yang baik. Boleh. Sebab itu disebut dalam ayat ini menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Sebab payah nak jaga kehormatan kalau tak dapat jaga pandangan. Sebab itu ada sebahagian masyayikh sanggup duduk jauh daripada bandar, dalam hutan kadang-kadang, di pinggir hutan kadang-kadang, sebab suasana tidak memungkinkan untuk matanya selamat. Sama, ada juga masyayikh di rumahnya tak ada televisyen, sebab buka saja selalunya lara. Hatta ada masyayikh yang telefon pun tak ada. Telefon, sama telefon canggih sekarang. Dulu kata orang, kalau maaf ya, nak tengok cerita-cerita wayang gambar dulu, pergi ke sinema. Tapi sekarang tak payah dah. Dengan telefon, masuk dalam telefon, unlimited lah gitu, macam-macam boleh tengok. Sedangkan iman kita hanyalah senipis kulit bawang. Itulah, tanya tepuk dada, tanya iman, jangan tanya selera. Kalau tanya selera tu tak puas-puas, sebab selera itu dia ada kaitan dengan nafsu. Nafsu selalu kaitannya dengan hawa, sebab itu jadi hawa nafsu. Tak puas kerana ia selalu berpenyakit tamak. Tamak kalau dieja dengan huruf Jawi dan Arab, ta mim ain, semua hurufnya berlubang. Itulah dia. Bila berlubang, bubuhlah air banyak mana dalam gelas itu. Kalau dah berlubang, tak akan penuh. Begitulah orang itu, tidak akan puas dalam kehidupannya. Maka sekatlah pandangan. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hatta lirikan mata, walaupun nampak tak tengok pun, tapi dia melirik matanya melihat benda-benda yang tak elok, Allah Maha mengetahui. Yang ketiga, ayat ke-35 surah Al-Ahzab, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka, wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, dan orang lelaki serta orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Ini apa kaitan ni? Disebut menjaga kehormatan, barulah disebut orang yang ingat pada Allah. Apa kaitannya ini? Orang yang boleh jaga pandangan mereka itu, lalu dapat dia jaga kemaluan mereka itu, lalu senanglah dia berzikir kepada Allah. Tapi kalau dia berzikir Allah, 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 tapi mata tengok lagi maksiat, tengok lagi cerita yang tak elok, ada kesan? Ada, bukan tidak ada, tetapi sedikit, takut-takut besar lagi maksiat dan dosa itu daripada kesannya itu. Sebab itu kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, musuh manusia ada 4. 1, musuh yang nyata, iblis, syaitan. Itu nyata. Innahu lakum adum mubin. Iblis, syaitan, itu nyata. Ada 3 lagi tak nyata. 1, nafsu. 2, dunia. 3, makhluk. 3 ni kalau elok boleh buat kawan, tapi kalau tak elok, itu jaga, memudaratkan seseorang. Nafsu. Nafsu itu bukan semua tak elok, 2 je tak elok. Nafsu amarah dengan nafsu lawamah, itu je tak elok. Lain daripada itu semua elok. Yang nafsu amarah dengan lawamah itu selalu dekat dengan hawa
Hawa itu keduniaan, hawa itu ghaflah, kesalahan, lupa, lalai. Itu maksudnya hawa. Orang-orang yang menahan dirinya daripada hawa nafsu. Wan nafsi 'anil hawa, dan orang yang menjaga dirinya daripada hawa. Maksud nafsu itu bukan salah, yang salah hawa. Nafsu yang selalu attach dengan hawa, dua tu. The lowest level of nafsu, the last two bottom. Nafsu ammarah dengan lawamah. 3 ke atas semua bagus. Nafsu mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. 5 ni semua bagus. 2 je. Itu nafsu. Jadi kena belajar ilmu macam mana nak supaya menggilap nafsu itu. Yang kedua, dunia. Jadi nafsu tadi kalau tak betul gaya, dia menunggang manusia. Kalau betul gaya, kita tunggang dia. Maksud kita gilap nafsu tadi itu. Amarah jadi lawam, jadi lawamah, jadi mulhamah, jadi mutmainnah. Kita akan dapat kurniaan daripada Allah. Itu panjang cerita kat situ. Maksudnya kalau kita dapat menguasainya, kita orang yang percaya. Kalau tidak, kita ditunggangi oleh nafsu. Yang kedua, dunia. Dunia kalau ia boleh merugikan seseorang selepas kematiannya, itulah nama dunia. Kalau ia boleh memberi kebaikan pada seseorang lepas kematian, itu namanya akhirat, walaupun ia berbentuk dunia. Contoh, tuan-tuan ada kereta mewah, berjalan sedap, tapi digunakan untuk pergi kerja, cari rezeki yang halal, pergi ke masjid, pergi ke majlis menuntut ilmu, majlis salawat, maulid, qasidah, jumpa mak ayah, bersilaturahim, ziarah orang-orang salih. Itu akhirat, walaupun kereta itu dunia, sebab ia bawa pada kebaikan selepas kematian. Sama juga akhirat, kalau tak bawa kepada selepas kematian, itu jadi dunia. Contoh, mengajar macam saya ni bukan senang ni. Lihat orang ramai, tambah lagi online begini ni saham naik ni mengaji. Kalau tak betul-betul, nanti dalam niat, ramai pengikut, ramai pengkagum, berapa masjid nak bagi malam ni, saham naik semua. Itu jadi sombong. Orang lain salah, dia yang betul. Ini bahaya ni. Itu jadi apa? Dunia, walaupun mengajar akhirat. Karena itu, kalau dunia itu boleh dikuasai, Masya Allah, tabarakallah. Perang Tabuk 700 km daripada bumi Madinah. Jauh, 700 km, bukan meter, satu, jauh. Yang kedua, panas ketika itu. Yang ketiga, memang tak cukup duit dana nak pergi. Challenging. Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi motivation. Tuan-tuan, siapa yang sanggup untuk infakkan hartanya untuk finance peperangan kita ini? Tunggu, tak ada seorang pun. Tiba-tiba Sayyidina Uthman bin Affan angkat tangan. Ya Rasulullah, insya-Allah saya akan sediakan 100 ekor kuda lengkap dengan pelana, lengkap dengan kelengkapan, everything complete.
100 ekor. Kuda berapa harga kuda? Jangan tanya bab kuda-kuda. Kalau lembu tu ada lah. Berapa pengaji kuda sekok? Bukan nak beli saja nak tanya. Beli tak larat, meleleh ayat mata. Berapa pengaji lebih kurang? 5,000 ada kuda yang elok lah, lebih kurang lah 10,000. Oh ada lah. Kita ambil ringan lah pengaji, 5,000. Siap dengan komplitnya tadi 5,000. Berapa tu? Sekor. Tadi beliau nak infakkan berapa? 100. Situ saja sudah 500,000. Nabi still atas mimbar. Nabi tanya lagi, siapa-siapa lagi yang nak infakkan untuk perang Tabuk ini? Seorang tak ada. Sayyidina Uthman angkat lagi, insya-Allah ya Rasulullah, ana sanggup untuk sediakan 100 lagi ekor kuda dengan pelananya dengan lengkap. Dah berapa dah? 200. Nah, Nabi inspired lagi. Siapa lagi mungkin yang nak infakkan hartanya? Seorang tak ada. Sayyidina Uthman angkat lagi, insya-Allah ana ya Rasulullah, ana akan sediakan 100 ekor kuda siap dengan pelana untuk keseluruhannya. 300 ekor kuda hanya daripada seorang individu sahaja. Siapa? Sayyidina Uthman bin Affan. 1.5 juta sebelum Nabi turun daripada mimbar, sampai Nabi mengatakan la yadurru Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. La yadurru Uthman, tidak ada yang memudaratkan Sayyidina Uthman. Ma fa'ala ba'da al-yawm, apa yang dia korbankan hari ini. Maksud ni orang ahli syurga ni. Ini maksud kata apa ni? Orang kaya, orang berharta yang tahu jalan akhirat. Nilainya tadi itu. Dunia tadi, bila dunia dapat dikuasai, banding dengan ada seorang ini, kalau dilihat orang ini, dialah yang paling berjaya dalam dunia. Kenapa? 300 tahun umurnya, tak pernah sakit. Jangan kata sakit badan, selsema pun tak payah. Tak pernah orang ini. Ni orang ini ni 300 tahun. Yang kedua, tak pernah kurang harta. Jangan kata dia, menterinya, orang kanannya Haman dengan Harun dengan Qarun. Dua orang ni kaya, tak boleh nak kata jenuh. Pasal perbendaharaan simpan harta, kunci dia berpuluh-puluh ekor unta, bawa kunci saja. Kunci bukan duit, bukan emas, kunci dibawa oleh berpuluh-puluh ekor unta. Nak kata banyak, jenuh duit banyak. Itu baru dia, belum lagi. Itu baru orang bawah dia, Qarun dengan Haman. Belum dia lagi. Dua. Yang ketiga, 300 tahun tak pernah jatuh daripada tampuk pemerintahan. 300 tahun tak pernah jatuh. Maaf ya, maaf kalau dalam dunia kepimpinan ni, dunia pemerintahan ni lah, jangan kata 10 tahun, 1 tahun pun belum tentu. Selagi ada orang kata hang turun, hang turun. Lepas tu tak ada dah tahun kedua, tak ada ganti orang lain. 300 tahun tak pernah dikalahkan. Alaysa li mulku Misra, apakah tidak bagiku kekuasaan Mesir? Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Sungai-sungai ini, sungai di Mesir itu, sungai Nil, berjalan di bawahku. Siapa orang yang saya maksudkan ni? Firaun. Kalau kata dari segi dunia, dapat kat dia lah mengaji. 300 tahun tak pernah sakit, tak pernah kurang harta, tak pernah jatuh daripada tahta, kira berjaya. Tapi di akhirat bagaimana?
adkhilu ala fir'aun asyadda azab, masukkan Fir'aun dengan konco-konconya ke dalam azab yang sangat pedih. Lah tak ada apa, mana pi kekuasaan tu, mana pi harta, mana pi kesihatan. Tu apabila dunia itu tidak dibawa pada akhirat. Kalau dibawa pada akhirat, Masya Allah, dia akan jadi menyelamatkannya. Dan manusia, makhluk tadi kan, musuh manusia tadi kan ada 4. Satu, jin, iblis dan syaitan. Hak ni musuh yang nyata. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, dunia. Yang keempat, makhluk manusia baik, apa baik dan sebagainya. Baik, kita sambung. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka, iaitu orang yang menjaga kehormatan tadi dan berzikir banyak tadi itu, keampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Mari kita lihat di atas tu, muka surat 58. 3 perkara untuk kesempurnaan penjagaan kemaluan. Kita masih lagi cerita bab jaga kemaluan. Tapi nak jaga dengan sempurna, kena jaga 3 perkara ni lah. Ketahuilah, tidak sempurna menjaga kemaluan melainkan dengan 1, menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Footnote 136. Itulah sebabnya Nabi SAW diperintahkan Allah untuk memerintahkan isteri-isteri baginda dan seluruh perempuan yang beriman untuk menutup aurat. Sebab perempuan itu tempat boleh timbulnya syahwat. Kalau orang lelaki, ia juga, tapi tidak sehebat perempuan. Sebab itu ketika Allah menyebutkan tentang ayat zina, Allah mulakan dengan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebab keduanya 100 kali. Kalau dia tak kahwin lagi. Kalau dia muhsan dah kahwin, itu rejam sampai mati. Tapi kalau bab mencuri, Allah dahulukan lelaki. Was-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kenapa bab pencuri didahulukan pencuri lelaki? Kenapa bab zina didahulukan perempuan? Sebab yang selalu mencuri ni orang lelaki. Selalunya yang mencuri ni. Tapi orang perempuan boleh tahan juga. Dalam CCTV mana tak tahu. Dia boleh ambil beg, jaga-jaga Kak Ajah, Mak Ajah kat belakang. Tengah sujud tu beg elok, tengok elok. Pergi tengah sujud jangan tengok beg. Boh elok lah beg tu tang mana. Pasal dia buat kerja tu ketika orang sujud. Dan dalam CCTV itulah. Pelik lah manusia ni tak ni dah. Dalam masjid pun boleh buat tengah orang solat. Saya nak ajak satu amalan malam ni supaya barang kita tak kena ambil orang, insya-Allah ya. Siapa nak beramai silakan. Cara dia, pegang barang tu, baca summum bukmun umyun fahum la kan surah Al-Baqarah tu. Pegang barang kita, ingat barang orang, barang kita. Sudah baca la tataharraku dharratun illa biidznillah. La, tidak tataharraku, bergerak, dharratun, satu dharah pun, illa, melainkan biidznillah, dengan izin Allah. Ni saya dapat daripada guru saya. Ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Ini petua. Ini bukan fatwa ni, ini petua. Sama dekat kereta kita pun sama. Kita dah lock kereta tu, jangan tak lock kereta tu nak masuk masjid. Jadi macam mana? Tahan kereta kita mana-mana bahagian pun tak apa. Baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un.
Bawalah baca la tataharraku dharratun illa biiznillah sekali je. Nak tidur malam nanti di rumah kita, nak tidur malam, kunci pintu depan, tombolnya tu pegang. Yang tombol dalam rumah tu, pintu depan tu, pegang pintu tombol dia tu, la summum bukmun umyun fahum la yarji'un la tataharraku dharratun illa biiznillah. Yang kedua, pintu rumah dapur, pegang summum bukmun umyun fahum la yarji'un la tataharraku dharratun illa biiznillah. Cukuplah tu pintu depan dengan belakang. Jangan semua tingkap nak bos lagi bila nak tidur. Lebih bagus lagi bilik tidur kita kan, anak biar ajak anak buat sendiri. Bilik tidur kita pegang depan summum bukmun umyun fahum la yarji'un la tataharraku dharratun illa biiznillah. Siapa yang nak mengamalkan silakan. Ini saya dapat daripada guru saya dan itulah yang kita amalkan. Kalau tuan-tuan nak amalkan silakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muka surat 99, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita-wanita yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Yang demikian itu lebih sesuai untuk mereka dikenali, maka mereka tidak akan diganggu. Ini jelas Quran ni sebut. Maksud, kalau tak ditutup dengan elok, bukankah itu nanti menzahirkan apa yang ada pada, maaf ya, tubuh mereka. Tubuh mereka jadi tempat fitnah berbanding dengan lelaki. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Buat tutup aurat dengan elok muslimat. Kalau dah terbuka tak sengaja kerana angin contohnya, ditiup oleh angin lalu nampak lekuk-lekuk badan, Allah Maha Pengampun. Mintalah ampun pada Allah kerana Allah Maha Mengasihani. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang penampilan perempuan ketika berada di luar rumah. Antaranya, ayyuma mara'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi lalu dia lalu pada satu kaum supaya mereka mencium daripada bau minyak wanginya itu. Ini dia sengaja, purposely dia pakai yang tebal-tebal supaya bau kuat. Dia beza dengan dia pakai yang sedikit tapi tercium juga, tu berbeza. Bermaksud muslimat boleh tak pakai minyak wangi? Boleh, tapi jangan kuat sangat. Nah, kalau biasa pancit 3 kali tu sekali pun tak apa, asalkan jangan yang kuat. Minyak perempuan, minyak wangi perempuan sunat kuat warna tapi kurang bau. Minyak wangi lelaki kurang warna tapi kuat bau. Ni ulang balik ni takut keliru. Muslimat, minyak wangi tu biar kuat warna tapi kurang bau. Yang lelaki kurang warna tapi kuat bau. Kena? Bila nak pakai minyak tu, baca Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Kemudian niat dalam hati, ya Allah, seperti mana bau harum sebegini ni, ya Allah, kurniakan saya juga nanti di akhirat tempat yang harum wangi. Kat mana tu yang harum wangi? Syurga. 500 tahun perjalanan nak pergi ke syurga dah bau wangi. Itu namanya tafaul. Kita niat yang baik-baik supaya dapat. Sama juga tuan-tuan puan-puan nak balik kuliah nanti, naik flying over ataupun jambatan, niat Allahumma sallim. Ya Allah, mudah-mudahan saya selamat melintasi titian siratul mustaqim nanti yang membentangi neraka. Sebab neraka itu lain. Tuan-tuan, ayat botol saya ni, syurga lagu tu dia macam gaung. Syurga ni dia turun ke bawah,
Syurga neraka dia macam gaung ni, dia macam lubang gaung, dia turun ke bawah. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sebagian mengatakan 8. Hak last sekali itulah dia neraka Jahannam. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan, ada riwayat menyebut dalamnya neraka Jahannam itu batu besar dilemparkan, mengambil masa 70,000 tahun baru sampai ke bawah sana. Hak tu. Jadi bila dia lagu tu, Ainal Mafar dalam surah Al-Qiyamah, where you wanna go? Tak ada jalan. Dia beza dengan syurga. Dia syurga lagu ni dia landai. Syurga pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebagian mengatakan 8. Syurga Firdaus tengah-tengah. Dia landai lagu tu. Tapi kalau neraka bawah, macam mana nak lari? Kerana itu takut-takutlah dengan neraka ini. Baik, kita azan dulu, sekali kita sambung. Sudah belum? 2 minit lagi. Baik, kita sambung. Baik, kalau dengan niat supaya dicium bau dia tadi tu, ayak bau tadi tu, maka dia dianggap berzina. Kalau bukan kerana niat itu, tak mengapa. Tapi muslimat jangan guna wangi-wangi yang kuat-kuat. Guna bila kat rumah nanti. Ia hampir sama dengan hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Sama saja. Dia punya bezanya ala dengan bi saja. Mana-mana perempuan yang menggunakan minyak wangi, lalu dia lalu pada satu kaum, supaya tu niat dia tu, mereka mencium bau minyak wanginya itu, maka dia dianggap telah berzina. Dia saja, dia purposely buat lagu tu. Kalau dia lalu bukan niat tu pun, dia dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa jika dia menggunakan minyak wangi yang sedikit, yang tidak terlalu kuat baunya dan tidak menarik perhatian orang lain, serta bukan dengan niat untuk menarik perhatian. Faedah: sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna tetapi kuat baunya bagi lelaki. Bagi perempuan pula, sunat yang kuat warna tetapi tidak kuat baunya. Baik, tanbih ni maksudnya jaga-jaga. Jangan bersalam dengan perempuan ajnabiyah. Kita berhenti sekejap, kita sambung. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dalam 10 ke 15 minit. Tanbih maksudnya jaga-jaga. Jangan bersalam dengan perempuan ajnabiyah walaupun pakai glove, walaupun pakai sarung tangan. Ceritanya bukan sentuh tak sentuh, tapi ceritanya salam. Nabi, inni la usafihun nisa. Aku, kata Nabi, tidak bersalam dengan perempuan. Kalau Nabi nak bersalam boleh dalam bai'ah tu ya. Macam mana? Ambil rida, letak tangan di dalamnya itu dan bersalam boleh. Jadi sekarang ni bukan isunya bersentuh tak bersentuh. Isunya adalah jangan salam. Gitu. Maksudnya perempuan ajnabiyah, perempuan yang boleh kita kahwin dengan dia. Syarak melarang untuk seorang lelaki bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. Itulah sebutan yang paling tepat, bukan muhrimnya. Dulu kan kita pernah dengar perkataan muhrim. Muhrim ni adalah orang yang pakai ihram. Dia nama muhrim. Kalau mahram, ini yang maksudnya. Tak boleh kahwin dengan mereka sebab perkahwinan. Sebab keturunan dan sebab-sebab lain. Contoh, kalau ke atas, siapa? Mak, nenek, tok wan, sampai ke atas. Kalau bawah, anak, cucu, cicit. Lepas cicit apa namanya? Lepas cicit apa? Dia anak, cucu, cicit, ciut. Guru saya di Fatani, dia kata begini: anak, cucu, cicit. Lepas cicit, cubit. Tak ada istilah lain. Nak menunjukkan terlalu ke bawah itu. Itu maksudnya mahram. Kalau yang sebelah, emak saudara dan seterusnya. Gitu ya. Baik.
Ia yang mana? Seorang syarak melarang untuk seorang lelaki bersentuh kulit dengan perempuan yang bukan mahram. Maksudnya dengan mahram tak apa. Yang dengan mak kita tu tak apa. Yang bukan tu, itu jangan. Sepupu kita pun gitu juga. Tu nah. Ia termasuk dalam kategori zina tangan dan boleh membawa kepada zina yang sebenar. Ada sekali seorang datang ke majlis Sayyidina Uthman. Kata Sayyidina Uthman, kamu berzina. Apa dia? Mata dia berzina. Sebab ketika dia datang ke majlis Sayyidina Uthman, maaf ya, dia tengok perempuan dengan syahwat. Macam mana Sayyidina Uthman tahu tu mata dia tu, melihat tu? Tu ni orang-orang begini ni, orang yang tembus pandangan dia. Kasyaf kata kita, dengan izin Allah. Macam mana dia tahu tu? Saya ada kawan kami belajar di Yaman. Ada seorang Habib ketika itu terkenal dengan solehnya, malah dikatakan wali besar, Habib Abdullah bin Shihab. Ada pelajar Melayu Malaysia kita ziarah beliau. Lalu beliau pegang mata ni, jangan tengok, jangan tengok. Dia pegang gini, jangan tengok, jangan tengok. Rupanya kawan tadi tu sebelum pergi rumah Syekh ni, wali ni tadi, dia pergi internet. Tak tahu apa dia tengok ke internet, tak tahu. Syekh tu kata jangan tengok, jangan tengok. Macam mana tu tuan-tuan? Ini orang yang Allah bagi tembus pandangan dengan izin Allah. Kita dengan izin Allah. Jadi orang seperti inilah yang kita risau. Dia kadang-kadang orangnya biasa je. Wali ni ada dua nah. Satu wali masyhur, terkenal. Satu lagi wali mastur, wali yang tertutup. Dia tu wali, tapi orang tak tahu dia wali sebab dia garang sangat. Wali apa garang lagu ni? Walau dia wali. Kadang-kadang kewalian tu ditutup dengan perangainya yang macam pelik. Setengah kata macam orang gila lah, tapi tu wali. Tu jaga-jaga kita. Orang-orang sebegini ni ada. Tidak berkumpul 40 orang satu majlis yang elok, melainkan ada seorang orang yang mulia. Disebut wali abdal. Itu hadis. 40 orang. Kan di masjid ni ramai ni. Ada seorang lah wali. Orang istimewa lah. Cuma bila orang tanya siapa, tak tahu. Sah dia bukan wali. Wali tak akan mengaku dia wali. Cuma jauh hari yang mengenal manikam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yadu zinahal batash. Zina tangan adalah dengan menyentuh. Menyentuh siapa ni? Perempuan yang bukan mahramnya tadi tu. Hadis yang lain, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa mar'atan la tahillu lahu. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum daripada besi, itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Itu baru sentuh, belum lagi maaf berdua-duaan, maaf sampai ke hubungan yang terlarang dan sebagainya. Baik, mari kita lihat ke atas. Tadi kita sebut apa ni? Untuk kesempurnaan penjagaan kemaluan, menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Yang kedua, menjaga hati daripada membayang-bayangkan kecantikan rupa paras perempuan. Kenapa sebut perempuan? Yang lelaki untuk lelaki lah. Sebab yang selalunya yang menjadi tarikan itu perempuan. Kalau orang lelaki tidaklah sangat ya. Dan yang ketiga, menjaga perut daripada makanan yang syubhah dan makan terlalu kenyang. Jaga perut itu supaya jangan bila dah kenyang nanti dia tak tahu apa nak buat, duk-duk lagu tu syahwat dia pun naik, maka itu boleh bawa kepada bahaya kemaluannya tu ya, takut tak dijaga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surah 101, innallaha kataba ala bani adama hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menulis bahagian daripada zina ke atas setiap anak Adam. Akan dia lakukan itu kalau tak jaga-jaga. Adraka dzalika la mahalah, dia akan mendapatinya tanpa terkecuali. Dia akan buat zina tu tanpa terkecuali. Apa dia? Fazinal aini an-nadharu, maka zina mata itu melihat, walaupun bukan zina yang sebetulnya itu, tapi berdosa dia. Wa zinal lisani al-mantiqu, zina lidah adalah bercakap sesuatu yang haram. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, nafsu menginginkan dan bersyahwat. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuhu, kemaluanlah yang akan membenarkan perkara itu. Nafsu dia tadi itu akan dibenarkan oleh kemaluannya, semuanya dia buat benda itu, atau mendustakannya atau tidak, sekadar syahwat sahaja. Jadi dia tidak lakukan perkara maksiat itu. Yang terakhir, Imam Al-Haddad menasihati, ayyuhal mu'min bihifdhi farjik, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dengan menjaga kemaluanmu baik-baik. Wasta'in ala dhalika bihifdhi qalbika an tafakkuri fima la yahillu lak. Macam mana tu nak jaga kemaluan? Bantu dia macam mana? Kawal hatimu supaya tidak memikirkan sesuatu yang tidak halal. Wa bihifdhi basarika anin nadhari ila ma la yajuzu laka an-nadharu ilaih, dan mengawal matamu daripada melihat hal-hal yang tidak dibolehkan agama melihatnya. Di Johor dulu ada seorang Habib, namanya Habib Ali Ibn Ja'far Al-Aidrus. Alhamdulillah saya sempat jumpa beliau 3 kali. Beliau dipanggil Habib Ali Teropong sebab dia tak tengok perempuan. Kalau dia tengok orang, dia kata gini, ni siapa ni? Dia panggil Habib Ali Teropong. Allah, rumah dia tu humble, tapi ulama-ulama besar di dunia ni kalau datang Malaysia berusaha untuk menyempatkan diri pergi rumah beliau. Habib Ali Teropong, Habib Ali Batu Pahat, Johor. Alhamdulillah kita jumpa orang-orang yang mulia sebegini. As-Sayyid Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, tuan-tuan yang saya sebut namanya tadi itu, wali Allah yang saya sebut tadi itu, kata beliau, wara' adalah perkara yang sangat penting sekali. Wara', apa dia wara'? Jangan buat dosa besar, jangan mengekali dosa kecil, itu wara'. Ia bukan hanya dianjurkan dalam muamalah dan makanan yang syubhah sahaja, bahkan dianjurkan dalam semua anggota tubuh. Dianjurkan kepada setiap orang untuk tidak melihat, mendengar dan berbuat setiap sesuatu yang menurut pendapat lain perkara itu haram untuk dilihat, haram untuk didengar, haram dilakukan, atau menurut pendapat yang lain mengatakan makruh. Paling kurang orang kata benda ni makruh, syekh, jangan buat, jangan baca, jangan tengok, jangan makan. Lebih-lebih lagi ada pendapat kata haram makan ni, makanan ni haram, perkara ni jangan, haram jangan dibuat. Kita buat itu. Sebab itu ulama sayang pada umat, ulama akhirat sayang pada umat. Jangan sampai terlibat dalam perkara yang makruh, lebih lagi haram. Al-Imam Ibn Sirin, seorang tabi'in. Kita tutup majlis ni dengan 2 kisah. Al-Imam Ibn Sirin, seorang tabi'in, beliau berniaga di pasar. Satu ketika beliau dapat macam offer lah, barang ini kalau beliau beli, beliau akan dapat untung 300,000 dirham. 300,000 dirham. Satu dirham sama dengan harga sekilo daging, approximately 30 ringgit. Darablah dengan 300,000 dirham. Tapi beliau tak mau ambil sebab ada syubhah di situ. Ini orang alim. Tapi satu ketika dia berniaga, ada seorang datang beli tapi tak bayar 2 dirham. Tak bayar 2 dirham. Beliau tuntut,
Syekh, anda tak bayar lagi 2 dirham. Orang tu kata, dak, saya dah bayar. Tak lagi. Tak, sudah. Oh yo. Kenapa Syekh? Orang ini tak bayar saya dan I'm very certain 2 dirham dia tak bayar. Kata orang, ya Maulana, barang yang hari itu tuan senang-senangnya dapat untung 300,000 dirham, tuan tak kisah pun. Tapi dengan 2 dirham ni, tu dia tuan berkira apa saya apa? Dia kata, hak 300,000 dirham saya tak mau kerana ada syubhah di situ, saya takut untuk ambilnya. Ini 2 dirham yang dia ambil, dalam arti kata tak bayar. Kalau dia tak bayar, bukankah jadi haram? Saya tak mau dia makan benda yang haram, akan jadi darah dagingnya. Ayyu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, neraka lebih baik baginya. Ini ulama akhirat, tak nak orang lain makan yang haram. Imam Nawawi, ada orang curi serban beliau tawaduk, wali Allah, wara', tawaduk. Ada orang curi serban beliau, berapa je harganya? Tuan-tuan, agak-agak orang yang tawaduk macam ni, humble, ulama besar, kalau barang dia dicuri, dia kejar tak pencuri itu? Agak-agak mengaji, agak-agak taklah kan, beli yang lain kan? Tak, saya dulu pun fikir macam tu juga. Tak, dikejarnya pencuri itu walaupun dia ulama besar. Dan ketika dia mengejar, agak-agak mengejar sengap ke bunyi suara hingap? Senyap lah kerana ulama besar. Tak hingap. Apa dia kata? Qul qabiltu. Sambil mengejar pencuri tadi, dia kata, hang, sebutlah aku terima. Sebut aku terima. Sambil kejar tu, sebut aku terima. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal sebenarnya Imam Nawawi nak bagi serban yang dia curi tadi tu pada orang itu. Dalam mazhab kita Syafi'i, dia mesti ada ijab dan qabul. Saya bagi, hang sebutlah aku terima. Saya bagi, saya tak kejarlah hang. Ini ulama akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi